Okay. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi semua. Assalamualaikum. Okey. So insya-Allah pagi ni sekali lagi kita berada dalam sesi sarapan minda momentum untuk nak berikan anda semangat, nak berikan anda, orang kata kadang-kadang ada orang dia rasa down, kan? Dan selalunya ni pemerhatian saya, selalunya bisnes ni adalah mengikut dia punya mood orang yang run bisnes tu. Okay, kalau dia tengah down, tengah sedih, biasanya sale pun akan sedih juga. Sendu. Sendu. Sendu di bukan penghujung rindu tak ada tajuk lagu tu. Okay, tapi dia akan mengikut kita punya rentak. That's why kenapa kami memberikan anda, orang kata bekalan energi, bekalan semangat, bekalan orang kata Bekalan semangat. nak bagi anda macam satu turning point supaya anda sentiasa berada dalam keadaan yang high energy. Okey, dan pagi ni kita adakan sarapan minda ni agak awal sedikit sebab saya sebenarnya dalam proses sesi ultimate personal coaching, di mana saya melihat satu demi satu mereka barisan ultimate ni di bawah satu grup yang kami bimbing namanya Ultimate. Mereka ni adalah founder-founder, mereka adalah agent, mereka juga adalah ada yang di kalangan mereka adalah stokis. So mereka bagi tahu saya apakah benda, perkara-perkara yang cabaran dia. Apa yang dia dah buat bagus, apa cabaran dia, apa planning dia nak buat supaya dia boleh break the new record. So inilah yang, tapi alhamdulillah saya kebanyakan kita tengok mereka ni adalah berlaku peningkatan yang sangat mendadak. Alhamdulillah. Walaupun dalam musim PKP, lockdown, COVID dan sebagainya, tetap juga mereka ni meningkat sebab betul. You all kena ingat, manusia ni masa lockdown pun dia tak hilang daripada masalah. Okay, bisnes itu wujud daripada konsep asalnya dengan masalah yang orang hadapi. So bila ada masalah, kita ni adalah sebagai orang yang memberikan penyelesaian masalah tu. That's why sesiapa yang membantu orang untuk selesaikan masalah dia, insya-Allah dia masih boleh grow dia punya bisnes. Tapi kalau the moment bila dia macam dah orang kata tak terfikir apakah macam mana nak bantu orang, dia fikir pasal dia punya down je, dia fikir pasal dia punya stress je, memang tak ke mana-mana. Sebab itulah kenapa kami berikan anda. So jangan lupa untuk terus like, komen dan juga share. Sebab pagi ni juga saya nak cakap kenapa kami buat lebih awal. Cepat nak tahu kenapa saya buat live ni lebih awal, angkat tangan. Selain daripada saya ada coaching kejap lagi, saya tiap-tiap hari 8 pagi 5 petang. Tanya wife saya. Saya memang duduk depan komputer mendengar seorang demi seorang. Yang di luar sana mereka mungkin tidak didengari, mereka mungkin tak ada tempat nak mengadu, mereka mungkin tak tahu nak cakap kat siapa, nak tanya siapa. So itulah perjuangan kami membantu usahawan-usahawan terutamanya daripada bangsa kita juga, insya-Allah, bangsa kita, bangsa Malaysia. Okay, so pagi ni special live hari ni adalah kerana cepat saya nak umumkan. Tepuk tangan sikit. Okay, adalah kerana hari ni adalah ulang tahun kelahiran wife tercinta, isteri tercinta, girlfriend daripada dulu. Denda nyanyi lagu. Daripada Allah selamatkan kamu. Cepat-cepat kita nyanyikan lagu untuk ulang tahun kelahiran Puan Izzah. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan sayang Nur Izzah. Allah selamatkan kamu. Amin. So saya pun minta doa daripada anda semua. Amin. Semoga Puan Izzah terus dipanjangkan umur, penuh keberkatan. Amin. Dipelihara oleh Allah SWT, menjadi ibu yang terbaik, menjadi director yang terbaik dalam Momentum, memimpin tim Momentum, juga berkongsi pengalaman bersama-sama dengan anda semua. Ke depan sikit. Juga berkongsi ilmu-ilmu. Dan pagi ni pun kami ada ilmu nak kongsikan. Anda jangan juga. Anda pagi ni jangan pelik dengan tajuk ni tau. Anda jangan pelik sebab ramai sangat spesies anda akan jumpa ni. Spesies ni. Jadi saya nak cakap dengan anda terima kasih atas doa-doa. Tu ramai yang berdoakan. Amin. Terima kasih banyak. InsyaAllah. So dengar sini. Tajuk pagi ni adalah jangan pelik.
Kerana sendiri yang akan susah dan merana. Okay, tajuk dia. Jangan pelik kerana sendiri yang akan susah dan merana. So, dengar ni betul-betul. Ramai orang, mungkin kami dulu pun sama, perangai pun lebih kurang macam tu. Tapi bila kita dapat kesedaran Betul. yang benda tu salah, kita terus kena, orang kata, ada kesedaran dan sama-sama memberitahu sesama kita. Terus tukar. Supaya kita pun tak naklah sama-sama kita semua pun terus buat kesilapan yang sama. Sebab benda ni akan menyebabkan kita jadi susah. Kita merana. Sebab itu juga menyebabkan rezeki kita terganggu, tuan-tuan dan puan-puan. So, saya nak minta tolong anda dengar. Anda pun jangan pelik kalau selama ni anda tak fokus, jangan pelik. Kalau anda punya bisnes pun makin lama makin susah, jangan pelik. Kalau anda sendiri rasa macam, kenapa aku susah sangat hidup? Sebab anda sendiri pun tak nak bagi tumpuan dan fokus bila kami bawakan sesi ini secara percuma setiap pagi. So, harap-harap anda tolong dengar. So, macam mana saya nak cakap ni? Okay? Dia macam ni tau, beberapa situasi. Beberapa situasi yang ramai orang ataupun ramai orang yang macam ada isu ni. Dia contoh, saya lakonkan Okay. Saya lakonkan tau. Saya patut. Kau kenapa tak kahwin lagi? Kau memang tak ada jodoh ke? Kau bodoh? Yang bodoh tu tambahan lah, tambahan. Kau memang tak ada jodoh ke? Kau memang bodoh? Dalam tu. Kau tak usaha ke? Okey, lepas tu dia pun dah kahwin ni. Member kita pun dah kahwin. Kau bila nak ada anak? Kau tengok anak aku dah 15 orang. Member terkebil. Anak aku dah 15 orang weh. Itu nampak itu kepelikan orang. Biasa tak korang jumpa? Apa lagi? Okey, dah ada anak dah. Lagi, okay. Dah ada anak, dah ada. Dah ada. Kenapa anak kau seorang je? Anak aku dah 18. Kau ingat dia yang buat anak tu sendiri. Memang boleh tempah ada apps anak nak berapa orang. Member makan dalam. Lagi. Pelik lagi. Ya Allah, banyaknya. Okey. Kau dah habis belajar? Dah habis. Dah habis dah. Dah habis kan? Alhamdulillah. Kenapa tak ada kerja lagi? Okay. Kenapa tak ada kerja? Tak ada rezeki. Kau tengok aku senang je kerja. Tak ada rezeki. Aku kan baru je nak graduate. Dah dapat kerja, dah dapat call. Apa lagi nak bagi? Ya Allah, tak ke pelik. Lagi pelik. Kenapa kau gemuk? Kau tengok aku kurus cikeding. Yang ni tak terpaksa ketawa. Tak pernah dalam hidup aku kurus gemuk. Kau kenapa gemuk? Kau tak exercise Kau makan malam Kau ngandung ke? Astaghfirullahalazim. Tak perut bocek. Gandung So itu topik pagi yang saya nak kata. Yang saya kata jangan pelik. Sebab perangai inilah yang ramai saya nak tanya dengan anda. Siapa lagi pernah jumpa macam tu? Apa lagi yang anda selalu cakap? Cuba share. Cuba anda bagi tahu saya. Bagi tahu kami. Saya ke saya pernah jumpa ke? Apa lagi yang pelik? Apa lagi yang anda nampak orang kita suka buat perangai pelik. Dengan apa orang kata, dengan pelik tengok orang. Engkau kenapa kurus sangat? Dah kurus. Ada juga yang kurus. Kau kenapa kurus sangat? Kenapa kurus sangat ni? Nampak tak? Tak, hello. Astaghfirullahalazim. Ada tak? You all banyak lagi ada. perkataan lain tau yang boleh kita cakap. Tapi kita tak nak jaga perkataan yang tak payah kita cakap tu. Dengan tak payah cakap. That's why kan abang pernah belajar saya kan beberapa tahun yang lepas kat San Diego ke kat Silicon Valley masa tu. Pergi satu kelas sudah kata apa tau? Common sense is not common. Apa tu maksudnya? Common sense ni maksudnya kepekaan kita, benda yang umum. Biasa. Dalam Islam juga kita boleh katakan adab, akhlak. Dah tak jadi benda yang biasa dah hari ni. Dia menjadi satu kepelikan. Jadi satu tabu. Dia jadi satu kepelikan. Saya nak cakap apa? Cuba kita tahu. Sempena birthday girl hari ni. Tadi menyampuk pandai lah. Ya, dia bagi kita star lah. 25 star. Terima kasih banyak. Mudah rezeki korang. Ya Allah. Tekan share, berbintang-bintang rasa begini. Okey, bila cakap pasal pelik ni, benda ni sangat senang cakap. Selalu pun terkena pada kami. Dan bila terkena tu kita sebenarnya macam ni tau. Saya jangan pelik, tapi itulah saya pun hampir nak pelik juga. Kenapa? Kebanyakan, setuju atau tidak, share. Orang yang pelikkan orang ni, dia pada waktu itu pun sedang ada ujian yang tak kurang beratnya. Itu yang pelik. Yang peliknya, jadi kami pun jadi pelik lah. Yang peliknya, dia pelik tengok orang tengah ada masalah ujian. Dia sendiri pun tengah ada ujian, dia tak pelik. Ada ujian tu, contoh bisnes tengah down ke, contoh dia ada sakit ke, contoh dia ada hutang ke. Tapi kita kawan tu cubalah nak bagi support ke apa.
Dia pelikkan kawan tu. Abang rasa abang tahu punca dia. Kenapa? Saya rasa saya tahu punca dia. Punca dia macam ni. Dia sengaja buat-buat nampak pelik kat kita. Supaya? Sebab, contoh katalah orang tu tak ada anak. Tapi orang tu mungkin ada lebih benda lain tau. So untuk dia nak mengganggu perasaan orang itu. Kan? Ni niat dia, niat serong ni. Untuk mengganggu ataupun nak kecil hatikan orang tu. Walaupun orang tu mungkin ada kelebihan lain lah. Mungkin dia berniaga bagus. Banyak kelebihan lain. Mungkin dari segi PR dia, mungkin hubungan dia dengan Kawan-kawan jiran dia tetangga, ramai, kawan-kawan bagus. Tapi dia akan cuba pergi kat orang tu. Yang Cara paling senang nak downkan dia adalah cari apa kelemahan dia. macam lalat kan? Dan Macam cakap mata lalat. supaya orang tu kecil hati. Kan? So jangan pelik kalau rezeki kita sempit. Jangan pelik kalau kita hilang banyak benda. Jangan pelik kalau Allah Ta'ala tak kasihi kita sebab kita tidak mengasihi saudara kita. Betul. Dalam banyak-banyak benda kawan-kawan kita ni banyak kelebihan dia. Kenapa nak cari kelemahan? Kenapa nak cari kekurangan? Why? Bangsa kita satu lagi sayang, benda yang paling ini sebenarnya saya sendiri rasa macam frustrated lah. Susah nak puji orang. Kalau orang tu contoh bisnes dia bagus, jarang bagus saya tahniah kau berjaya. Contoh katalah anak dia cemerlang lah, kadang ada setengah orang dia tak cakap pun tahniah aku tengok anak kau ya Allah menjadi babe. Jarang orang kita nak memuji sahabat dia. Tak sayang, biasa saya Common even saya sense pernah is dengar. not common. Oh, suami saya ni banyaklah boleh dipuji pada dia. Alhamdulillah, sama macam korang semua. Banyak lagi benda baik kita buat dan yang berlaku dalam hidup. Tapi, banyak-banyak perkataan, hanya perkataan ni yang keluar. Kau dah berisi ya sekarang. Betul? Sekarang saya tengah buat live ni. Saya selalu kadang saya banyak kali saya hanya mampu banyak cakap. kali saya buat live ni sarapan minda momentum or kelas ke. Sifu sekarang makin berisi, makin sihat, makin gemuk Saya cakap apa tau macam ni lah untuk nak menyedapkan dia. Memang dah gemuk. Kenapa? Gemuk kan? Gemuk sangat ni. Gemuk gemuk. Dah kenapa? Tak, contoh, satu contoh saja. Banyak lagi yang lain, kan? Banyak benda. Orang yang buat perangai macam ni sebenarnya mereka mencari kekurangan untuk menyebabkan sahabat dia, kawan dia tu rasa Berkecil down. hati. Kita ni sayang tiap-tiap pagi buat sarapan minda momentum. Penat-penat kita dah tolong freshkan orang tu, datang member dia pergi jatuhkan semangat. Kan? Masya Allah tuan-tuan, satu kita bagi Allah Ta'ala balas 10. Betul. Baik ke, buruk ke, itulah yang kita dapat. Jadi kalau kita nak beri, nak dapat terbaik, beri terbaik pada orang. Mulut ni senangkan hati kita mulut dan connect daripada hati kita ni untuk cakap, ya Allah tahniah tahniah aku nampak kau semalam, tahniah aku tengok kat Facebook kau baru birthday semalam, tahniah Cuba ringankan mulut untuk cari baik orang. Bukan sengaja buat perangai pelik untuk mencari kelemahan orang. Ya Allah, dah lah Abang mandi kolam. Pelik pula. Okay. Kenapa kita buat tajuk ni Sebab pertama banyak berlaku dan kedua di kalangan ramai gila susah. Tak pelik dalam keadaan ramai gila yang tengah susah sekarang ni. Orang ni pun ada pelikkan orang lain yang tengah senang daripada dia, yang lebih senang daripada dia, yang lebih bahagia. Dia tengok kawan tu bahagia je. Dia pun pelik dah mula-mula. Dia ni tak ada masalah ke? Asal aku seorang je yang down, aku seorang je yang sedih. Dia ni aku tengok happy je. Manalah korang tahu kawan tu happy ke sedih ke? Kalau nak tunjuk depan orang masalah kita. Betul tak? Bukannya orang lain boleh faham dan boleh tolong pun. Kalau kita nak cerita lebih-lebih. Kan selain daripada kita jumpa siapa-siapa sahabat yang kita percaya, doakan saya kan. Tapi janganlah tiba-tiba cari apa. Muka dia nampak macam kusam sikit lah. Dah nak tegur muka kusam kawan tu. Sayang, pengalaman pergi ke US bila saya pergi US belajar ni, saya belajar banyak benda tau. Sebab pada saya mereka ni mengamalkan adab yang sangat tinggi Contoh good manner. Good manner, sangat bagus dari segi adab walaupun mereka ni bukan Islam. Pernah abang tengah beratur nak masuk kelas masa tu di Silicon Valley, yes. Di Silicon Valley masa tu masa tu saya masa tu saya tak ingat lah tempat ni tapi kat US, satu tempat di US masa tu tengah beratur ni. Dia budak lagi tau, dia remaja lagi. Kalau kita kat sini remaja kita apa tau, diam, main handphone, buat bodoh. Kan orang tua lalu macam buat tak tahu. Rasa lantaklah kau orang tua kau muda. Betul kan? Itu perangai bangsa kita tuan-tuan. So silap kita kalau anak kita jadi macam tu, salah kita. So kat sana budak ni. Dia pakai pun memang tak adalah macam kemas sangat sedikit. But dia tahu ke?
Hi bro. Dia tegur tau. Nice jacket. Very nice. Dia punya menegur, puji yang saya pakai jaket. Dan saya memang pakai kemas. Kalau pergi belajar kat US, memang saya akan pakai full suit ataupun saya akan pakai jaket yang kasut. Dan dia akan memang cari. Dia tengok kita point yang bagus. atas bawah. Dia akan cari mana yang bagus. Even ada saya tengok, ada mamak tu datang memang selekeh lah. Nampak tak mandi, tak apa benda semua. Saya nampak orang belakang dia tegur apa? Bro, nice shoes. Cara dia tegur, ekspresi muka dia tu macam wow. Memang sangat Macam cantik dia kasut memang dia. macam bukan pasal kasut tu je ya tau. Pasal ekspresi, bagaimana dia mengekspreskan yang betul-betul dia ikhlas. Memuji orang tu. Betul. Dia macam wow, dia macam orang kita tengok pancaran wajah kat muka dia pun yang dia adalah bersungguh-sungguh nak puji kita. Kita kat Malaysia masih Tetap. lagi belum buat jadi keamalan ya. Kita beraturkan, Diam je. Ngandung Ngandung. Tak, mata dah tengok kat perut. Kenapa kau sangat? Kenapa cekading sangat? Kalau Kenapa? keluar kat pipi ni dah ke dalam ke tak? Kenapa? Sakit ke? Masya Allah. So macam tu, itu benda yang berlaku. So kita ni lebih banyak nak melihat. Kita ni banyak sangatlah kebimbangan saya, kita menjadi mata lalat. Hanya nampak benda-benda busuk. Kita ni muhasabah untuk kami juga. Patutnya jadilah mata lebah. Daun ni mungkin ada benda yang tak elok, daun-daun pokok ni mungkin ada tak berapa subur. Tapi dia cari kat mana yang cantiknya pokok ni. Dalam banyak-banyak buruk memanglah manusia itu tidak sempurna. Tetapi carilah benda yang baik dalam kalangan yang dia tak berapa nak bagus sangat. Betul. Ini tak, kadang-kadang ada setengah orang kita memang dah bagus dah. Satu je lemah tu. Lemah itulah yang diungkit-ungkitkan. Kan. Macam mana nak berjaya dalam bisnes? Samalah macam pasangan juga. Macam mana? Macam mana you nak sukses dalam bisnes kalau perangai kita tidak ubah? Kalau kita sendiri tidak mengutamakan adab dan akhlak kita kepada orang lain. Betul. So kita nak bagi dia 5 panduan sayang. Semangat betul kita pagi. Ya. Memang semangat, bukan semangat sebab pelik. sebab pelik, saya tak nak kita ni tertinggal jauh dalam adab. Menyebabkan rezeki itu sempit. Betul. Menyebabkan tak berjaya dalam hidup. Nanti korang asyik Kalau pelik je dalam orang hidup lain dia boleh buat macam tu, pelanggan lagilah dia akan buat macam tu. Kan? Macam mana nak melayan pelanggan dengan baik kalau kita tidak meningkatkan adab dan akhlak kita, tuan-tuan? Etika, attitude kita ni penting. So please tolonglah share benda ni. Inilah benda paling merisaukan saya. Kami tidaklah perfect, tetapi saya nak cakap benda ni supaya kita ni, bangsa kita ni boleh betulkan. Pujilah, carilah benda yang baik. Tolonglah, come on, bangkit. Carilah benda yang baik, carilah mata lebah. Bukan mata lalat. Nampak tai je, nampak najis je, nampak benda tak baik je. So itulah benda yang nak cakapnya. Okey sayang. Okey, apa yang pertama? Macam mana? Apa yang pertama sekali kalau kita nak jadi mata lebah tu? Kalau kita nak. So nak tak betulkan benda ni? Siapa kat sini nak untuk kita sama-sama betulkan ni? Nak tak korang share beberapa point? Yes, supaya benda tu boleh diperbetulkan. Kan? Nak kan? Okey, sayang yang pertama. Okey, yang pertama kita kena betulkan pemikiran kita. Cara kita berfikir tu, kita kena berfikir setiap rezeki dan ujian setiap manusia sayang berbeza-beza. Tak betul. Sama. Kami ada ujian kami. Ada benda yang Allah Ta'ala bagi rezeki, ada ujian. Pastinya akan ada kekurangan. Pasti. Kalau kita letakkan dalam mindset kita, aku nak carilah apa kurang dia. InsyaAllah. Ada. Pasti jumpa. Tapi kalau kita niat, aku nak tengok apa yang side dia yang baik lah. Pasti jumpa banyak benda baik. Pun jumpa. Tu benda dia. Sayang, sila sini sayang. Abang nak adakan petak ke? Okey. Depan sikit sayang. Macam tu. Okey, sayang, kita nak pergi point nombor 2 ke macam mana sayang? Tak, yang tu tadi habis cakap ke? Macam So betulkan kita punya mentality, kalau kita dah pelik yang lama tu kan. betulkan pemikiran kita ingat manusia setiap orang ada ujian dia. Betul. Patutnya kita ni jadi orang yang sama-sama support dia ketika dia menghadapi ujian. Itu point kalau nombor 2. katalah dia memang tengah berat badan naik ke, muka dia ada masalah ke, kan? Mungkin kita tanya, kau ada apa-apa yang nak aku bantu ke? Betul. Aku nampak kau macam ada masalah je. Kita nombor 2 tu, point nombor 2 tu lah sayang. Kita kena bagi jalan. Bukan kita makin pening ke orang tu tau. Yes. Kita kena tanya dia. Orang tu tuan-tuan, saya kesian melihat orang yang dah berkahwin lama tapi tak ada anak. You all ingat dia tak pening ke?
You ingat diorang ni tak stres ke tuan-tuan? Tak payah. Ada benda yang kita tak payah tanya lah, senang Balik cakap. kampung je mesti kena punya. Dengan ipar duai, mungkin dengan mertua, mungkin dengan family. Kau ni kahwin dah Dengan lama. jiran-jiran. Apa tak ada anak lagi? Bila nak ada anak ni? Come on lah babe. Saya rasa orang tu pun pening babe. Tak. Lagi dia tertekan, lagi susah balik lah pun dia berat nak hati dia. dapatkan zuriat tau. Betul. So kita ni patutnya kita kalau makin jumpa stres, macam tu, makin contohlah kita tanya, dah kahwin, dah berapa orang? Bulan rezeki lah, maaf sorry, minta maaf. Kalau kita tertanya lah. Tertanya, minta maaf. Kalau tak ada anak tak apalah, insyaAllah kami doakan. Tapi kalau kita memang dah tahu dia belum ada anak, tak payah tanya. Dah ada anak ke, tak payah. Dah berisi ke, tak payah. Banyak soalan lain lagi. Sayang, kalau tertanya pun, at least minta maaf. Yelah, kalau Kadang tertanya, setengah orang mungkin kita tanya. kadang-kadang dah tahu, tapi jangan tanya. Kadang-kadang macam ni, mungkin kalau anda tak tahu situasi, kalau dah tahu, tak payah tanya. Tak payah tanya. Kalau belum tahu, tiba-tiba tertanya. Kalau dia rasa macam kita nampak dia macam tak selesa, kita minta maaf. Saya doakan, ya muka dia Allah, masih berubah mudah-mudahan. kan? Mudah-mudahan adalah rezeki, insyaAllah. Betul? Janganlah ditanya kenapa. Kalaulah dia tahu kenapa, dah lama dia jawab. Betul. Masalahnya kita manusia tidak tahu bila masa yang Allah Ta'ala nak bagi Lepas zuriat. tu, bila masa kalau tak. orang tak tanya kita tips, tak payah bagi. Cakap, nak tip tak biar dapat pregnant? Tak payah. Kita kita tertanya, minta maaf cukup. Tukar topik lain cepat-cepat. Saya rasa mungkin dia dapat 819 tips saya rasa. Melainkan dia tanya kita, ada tip tak? Adabnya kita menjawab lah sebab dia dah tanya. Beri apa orang perlu, apa yang orang perlukan, bukan beri tahu apa yang kita nak bagi tahu. Kan? Dalam sale pun sama. Dalam Tahu kita ambil berat, tahu. Dalam copywriting kalau anda belajar adalah kita hanya memberitahu apa yang customer nak tahu, bukan beritahu apa yang kita shock sendiri nak bagi tahu. Betul. Itu rule dia nanti insya-Allah dalam RPM hujung minggu ni. Best. Tu satu lagi tu bila RPM ni pun pelik je. Kenapa sila aku susah Memanglah susah sebab kau malas. Nak dengar ilmu pun malas. Kau malas nak masuk kelas, kau malas nak belajar, kau hanya pentingkan kau punya give up. Korang buat apa kan? Saya bukan cakap you all tau, saya cakap saya Sayang, dulu. zaman sekarang ni kita ada macam-macam Netflix. Ada game yang banyak gila game yang boleh top up, yang boleh keluar. Dah lah main game, lepas tu kena keluar duit lagi. Banyak sangat orang-orang zaman sekarang ni meluangkan masa untuk perkara-perkara yang lara macam tu. Baiklah korang isi masa lapang, walaupun korang dah biasa tengok Netflix ke apa, isi masa lapang untuk join RPM ni sekali ni. Mana tahu korang dapat ilmu yang sangat bermanfaat yang boleh tambah duit poket korang. Okay sayang, apa Okey, lagi point kita terus pergi poin ketiga. Tadi poin pertama apa? Kita betulkan cara fikir kita. Yang kedua, kita kena bagi jalan pada orang, bukan makin pening-peningkan orang tu. Bagi jalan ataupun bagi kelegaan. Bagi dia tenang. Atau paling tidak Cakap pun tak apa. Korang boleh honeymoon dulu. atau Relax paling lah tidak pun contoh. kita bagilah doa tu je lah. Yang ketiga ni kita kena doakan. Kita kena doakan, bagilah doa. kita kena cakap dengan kata-kata yang tenang. Cakap tak apa, saya doa nanti Allah bagi korang ni anak-anak soleh-solehah. Kan tenang hati orang tu. Dan ataupun kita boleh doakan secara senyap. Doakan dalam hati, doakan ketika kita lepas solat. InsyaAllah makbul untuk mereka. Kadang-kadang apa yang berlaku adalah kadang sepelik manusia ni adalah dia sendiri tengah ada masalah, time dia tengah ada problem tu pun dia nak cari masalah orang. Itulah benda yang paling hazab sebenarnya. Kau sendiri pun tengah ada masalah, belum selesai. Macam Patutnya bagi tahu dengan kawan, aku ada masalah, kau tolong doakan itulah patutnya kita minta. Ini tidak, dah lah tengah susah, sendiri tengah susah, patut cari masalah orang. Cari kelemahan orang masa tu. So, yang ini saya nak minta tolong. Sama-sama kita beringat. Poin yang keempat sayang. Poin yang keempat, kita kena bagi dia semangat. Galakan. Macam mana nak bagi semangat tu sayang? Bagilah semangat. Contoh macam tadi kita tahu kan, dia tak ada anak kan. Kita cakap, doa adalah satu semangat Mendoakan adalah satu semangat. Mendoakan adalah satu motivasi untuk kawan-kawan kita. Ya Allah, kau jangan risau, aku doakan. Bisnes kau slow. Aku doakan kau insya-Allah, moga-moga bertambahlah rezeki kau insya-Allah kau pasti boleh buat, kau mesti boleh. Doakan macam tu. Betul. Bukannya itulah siapa suruh kau berniaga, kau dah cakap dah kan sekarang kerja. Kan? Kita ni tak ada darah berniaga. Kau try potong jari sekarang ada tak darah berniaga keluar? Panjang pula kau pening dengan orang tu. Member tu memang Kan lepas tu member tu dah tak nak dah jumpa kita, dah tak nak dah cakap apa-apa kat kita. Sampai yang rugi. Orang berkecil hati, okey? Poin yang last kali. Dan kenapa kita kena jaga semua ni? Cara pemikiran kita kena jaga poin kelima, kata-kata kita. Tak, ni poin kelima ni nanti dia ada kaitan. Sebab kita kena fikirkan juga apa yang kita dah tercakap pada orang, apa yang kita dah tersakitkan hati orang, atau apa yang kita dah sangka buruk kat orang.
Allah Ta'ala akan bagi balik pada kita untuk kita rasa perasaan tu. Kalau tidak pada kita, pada keturunan kita. Dan walaupun jangka masa panjang, tapi kita, Allah akan bagi kita tengok benda tu. So kalau kita takut benda tu berlaku, kita jagalah tadi 4 tadi tu bila kita berhadapan atau berbual dengan orang. Apa yang kami nak cakap je adalah sebenarnya kat sini, adabnya adalah jaga kita punya percakapan. Jaga ayat yang kita gunakan. Kan jaga benda tu. Kami anak dah 5 ni bukan orang pelik. 5 je, kenapa tak 7? Kenapa tak 17? Tak apa dia tanya saya, Izzah, nanti lepas ni ada lagi seorang. Izzah tak nak lagi seorang ke? Orang yang tanya saya tu, kau baru anak 2. Nak saya cakap ke macam tu? Kau baru 2, kau lah dulu. Kenapa nak suruh aku pula nombor 6? Kita tak nak cakap macam tu, tak bagus. Tak nak, dalam hati saya dah berkata. Orang yang tak erti jaga adab ni, kita kesal tau. Kita akan cakap, kau ni tak sedap. Ataupun, kenapa berisi ni, kenapa suami you nampak muda? Yang saya nampak orang yang cakap saya tu, lagi nampak tua dari saya. Tak, sebab itulah gemuk daripada saya. Saya kata, ya itu, Allah, ya Tuhan ku. Masya Allah, subhanallah. Sayang, mereka ni nak cari kelemahan. Subhanallah, sayang. Sebab dia rasa dia kurang, dia cuba cari Kita kelemahan tak orang. Kita tak tercakap tau benda tu. Padahal sebenarnya, kalau dia cakap benda yang baik, pasti dia mendapat doa daripada Doa sahabat. untuk dia juga. Pasti dapat doa daripada sahabat kalau dia cakap yang baik. Kalau kita beri yang terbaik, pasti dia doakan kita dan dia punya impact dia adalah kepada keturunan kita. Nombor 5 apa yang saya nak cakap, kami nak cakap adalah nombor 5, fikir tentang keturunan kita. Betul. Kena ingat kadang-kadang disebabkan kita punya silap, tidak beradab mengahlaknya kita, yang terkesan adalah keturunan. Tolonglah kesan tu pada anak-anak besok. Cucu kita. So kalau kita tidak betulkan benda ni, tak kesian ke pada anak-anak? Saya selalu fikir apa yang kami dapat hari ni, mungkin asbabnya adalah doa nenek moyang kami yang telah meninggal dunia tu. Saya selalu terfikir apalah kebaikan nenek moyang aku. Sampai bahagianya aku, sampai ke aku. So, sometimes kadang-kadang sayang kan. Contoh macam dia kata-kata anak 5. Kenapa tak nak tambah ke? Korang dengar sini. Adakah anda tahu situasi orang tu? Contoh macam kami. Wife saya dah operate 3 kali. 4. 4. Sayang. Sorry, tersasul. 4 kali adalah operate. Tak boleh nak normal. Hanya sekali yang normal yang sulung. Kalau tambah ke 6 kan merisikokan nyawa. Adakah kami nak tampal kat sini? Anak boleh 5 je. Dah operate season 4 kali. Dah potong tiup falopio. Yang ke-6 mungkin boleh membahayakan. Bukan doktor ikat lagi dah. Yang ke-6 mungkin boleh bahayakan nyawa. Nak tulis kat dahi ke? Sometimes kadang ada yang tanya, hari tu kan kita ada satu video yang kita rumah kampung tu kan. Kenapa tak bangunkan mani? Allah, saya macam nak jawab macam mana ni? Kenapa pergi pindah tempat lain? Tak, kenapa buat rumah kat bandar besar-besar, rumah kampung tak nak bangunkan? Adakah anda tahu situasi tu bahawa tanah tu bukan tanah saya? Kita nak share benda lain, tapi korang yang, benda pelik yang korang naikkan isu. Bukan dia orang lain lah. Bukan korang yang tu lah kat komen lah. tu. So, memang itu bukan tanah saya. Saya, kalau lah itu tanah saya, memang saya dah bangunkan. Ya. Okey, ada lagi pelik. Saya bagi mak saya kereta. Kenapa bagi mak? Kenapa tak bagi kat bapak sekali? Bapak saya dah meninggal. Bapak mertua dah dapat kereta. Takkanlah bapak saya nak hantar kereta tu kat kubur. So, macam kadang-kadang manusia ni sentiasa mencari apa yang kurang. Saya tak pandai meraihkan kita orang. Kita ni sedang seronok meraihkan. Kan betul tak? Meraihkan sesuatu. Contoh macam bagi mak tadi. Just fokus lah pada benda. Pasal itulah, meraihkan tu je. Meraihkan apa yang orang tu benda senang sebenarnya. Tengah buat, bukannya benda lain. Benda senang sayang. Tapi nak bawa tu berat. Sebab nak kena bawa dengan hati yang bersih. Korang boleh dapat tak cerita ni? Korang pun ada tak persamaan? Jadi senang cerita kat situ tuan-tuan. Sama-sama bersihkan hati. Dan janganlah sampai, niatkan betul. Bila kita melihat sesuatu situasi, cuba cari apa yang menggembirakan orang tu. Apa benda yang menyebabkan orang tu lagi semangat. Sebab sekali kita berikan benda tu, Allah Ta'ala balas berkali-kali kegembiraan kita akan dapat. Betul. Sayang boleh tak nak bagi dia orang hadiah sikit sebelum sayang kalau nak pergi kelas ke UPC sayang, ke. Jangan sampai sejam sayang. Tak, hadiah satu pun je. Boleh tak? Okay, sempena birthday saya hari ni, saya nak beri korang hadiah berupa satu nasihat. Senang cerita, kan ramai tanya apa tip kaya, apa tip jutawan, apa tip anak ramai, apa tip itu, apa tip ini. Nak cakap tip, memang banyaklah tip sebenarnya. Tapi nak kita sesuai ke tidak dengan tip tersebut, dengan kehidupan kita dari kecil. Cuma yang saya pasti ialah macam ni. Yang saya pasti, apa-apa yang kita nak, apa-apa yang kita nak dalam dunia ni, pertama, kita kena minta pada Allah. Kita kena berharap pada Allah semata-mata. Sebab semua yang ada ni, antara langit dan bumi ni, kepunyaan Allah. Kan? Dan bila nak minta dengan Allah, Allah dah cakap,
Kalau kita nakkan sesuatu, kita kena usahakan sesuatu tersebut. Contoh, kalau kita nak harta, kita kena banyakkan sedekah. Kalau kita nak sihat, kita kena banyakkan sedekah. Kalau kita nak orang hormat kita kena hormat orang. Kita kena menundukkan diri kita pertama kepada Allah Ta'ala. Kan dalam mak surat ni, dalam surah-surah pilihan dalam mak surat ni, ada dua surah. Ada dua ayat dalam dua surah berlainan tentang, dia cakap tentang pentingnya menundukkan diri kepada Allah. Bila kita dah tunduk pada Allah, of course lah kita tak berani nak sombong pada hamba-hamba Allah. Dan Allah akan nescaya akan tundukkan manusia. Tundukkan apa benda saja di dunia ni, harta benda, duit, perniagaan kita kepada kita. Datang tunduk kepada kita kerana apa? Kita yang terlebih dahulu tunduk kepada Allah. Dan kalau korang nak apa lagi? Cakaplah korang nak bahagia. Semua orang cakap nak bahagia. Allah suruh kita bahagiakan orang lain dulu. Bahagiakan pasangan kita dulu. Betul. Kalau nanti kita fikir, asyik aku je berkorban, suami aku tak berkorban. No, bukan macam tu. Maksudnya korang belum cukup berkorban. Kalau korang nampak hasilnya belum ada di depan mata, maksudnya kita belum cukup usaha lagi yang Allah nak usaha tu dari kita macam mana. Kita kena berikan pengorbanan yang besar daripada diri kita untuk orang yang kita nak. Dia juga berkorban untuk kita. InsyaAllah kita akan dapat apa yang kita nak. Senang saja, Allah tidak mengubah suatu kaum, melainkan kaum tersebut, orang tersebut yang ubah diri dia sendiri, yang ubah kaum dia sendiri. Apa yang kami buat ni adalah kami usaha. Kami mengambil jalan untuk kita sama-sama ubah bangsa kita. InsyaAllah, semoga Allah pandang usaha ni. Semoga Allah pandang usaha korang ni yang nak saling beri manfaat dan saling menuntut ilmu, saling nak memperbaiki diri. Kemudian Allah akan ubah kita, bangsa kita menjadi bangsa yang berjaya. Seperti mana dulu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Betapa berjayanya bangsa kita. Dia berjaya masa tu sebab pegangan pada Islam. Betul. Okay. Masa tu banyak ulama-ulama turun dari Arab. Berpegang pada Allah Ta'ala. Turun ke Melaka. InsyaAllah kita selamat. InsyaAllah. Okey tuan-tuan. Kalau kami nak bagi tahu ni ada lagi 819 nasihat. Tak, saya satu je nak bagi hari ni. Bukan, kita nak cakap dengan dia, ambil apa yang kami cakap tadi dulu, amalkan. Tak guna belajar banyak benda, tapi satu pun tak buat. Betul. Okay, so pelihara kata-kata kita, always cari apa kebaikan orang tu insyaAllah. Orang kata baik, kalau kita cari yang baik, kita akan diberikan banyak kebaikan. Itu nasihat yang insyaAllah pagi ni, okay? Itu saya pada kami, terima kasih dan sekali lagi happy birthday kepada isteri tercinta insyaAllah yang ke-28. Tambah 10. 10 tahun yang lepas. Okey. Baik. Okey korang jaga so diri. Itu saja. Terima kasih banyak. Happy birthday tu siapa yang lahir hari ni juga. Happy birthday to you. Siapa yang lahir seluruh bulan Jun, kita pun ucapkan happy birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye bye. Jumpa lagi.